Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Amr ni'ma bil mali as-salih lirrajul as-salih. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amr, sahabat Nabi, nama dia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata baginda, sebaik-baik harta yang baik, yakni harta yang paling baik di atas muka bumi ini, adalah lirrajulis salihi, untuk orang yang baik, orang yang salih. Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan harta rezeki yang baik kepada orang yang salih. Hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Sayyidina Amr bin Al-As pada ketika baginda memerintahkan beliau untuk turut serta dalam satu pasukan tentera yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Dan Nabi beritahu kepada Sayyidina Ammar bahawa baginda nak hantar beliau supaya yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada kamu, kesejahteraan kepada kamu. Yang kedua, supaya Allah taala kurniakan kepada kamu harta. Pada ketika itu beliau baru memeluk Islam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada beliau tujuan baginda hantar beliau dalam pasukan itu, maka beliau jawab pada Nabi, wahai Rasulullah, saya masuk Islam bukan kerana harta. Saya masuk Islam bukan nak boleh ke harta. Saya masuk Islam sebab saya memang sangat ingin, sangat suka dengan Islam ni, dan saya nak bersama dengan Rasulullah. Ini maksud saya sebenarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan hadis ni, sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Harta yang paling bersih dalam dunia ini adalah harta yang diperolehi melalui peperangan, dipanggil ghanimah. Ini harta yang paling bersih. Nombor satu, harta ghanimah yang dapat Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang
berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Taala bagi harta yang paling bersih. Nak menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat bahawa hanya orang yang baik, orang yang saleh akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Kalau seseorang itu orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang sampai pada dia pun adalah rezeki yang seperti keadaan dia. Orang yang selalu buat maksiat, maka hasil-hasil yang dia perolehi pun adalah sumber-sumber yang seperti itu juga. Maka sebagai orang yang beriman, kita kena sentiasa berusaha untuk dapatkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Benda yang bersih, benda yang jelas halalnya, bukan daripada sumber-sumber yang diragui. Ini tanggungjawab orang yang beriman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya amma Rasulillah akthir min ad-du'a bil 'afiyati qalahu lil Abbas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai bapa saudara Rasulullah, berbanyakkanlah berdoa memohon afiah. Baginda sabdakan hadis ini kepada bapa saudara baginda Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara dia. Perbanyakkanlah doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala afiah. Afiah ni apa dia? Alfiah ni adalah keselamatan, kesejahteraan daripada segala musibah, segala perkara-perkara yang berat, segala perkara-perkara yang tidak disukai oleh seseorang itu, sama ada pada dunianya ataupun pada akhiratnya. Nabi beritahu kepada bapa saudara Nabi, sebanyakkan doa ni. Kelemahan kita yang paling ketara hari ini ialah kita kurang berdoa. Siapa-siapa pun, khususnya orang Islam, kurang berdoa. Kalau kita periksa setiap hari kita 24 jam masa Allah Ta'ala beri pada kita, berapa masa yang kita peruntukkan untuk kita berdoa? Daripada 24 jam tu, berapa masa yang kita guna untuk berdoa? Kalau kita kira lah, kita cek diri masing-masing, memang kita akan dapati jumlah masa tu sangat sedikit. Kalau kita kumpul-kumpul sehari, itu sejam tak sampai kita berdoa pada Allah Ta'ala. Biasa kita aminkan doa, itu pun kalau amin dan imam doa, kita pun angkat tangan saja je. Kita sendiri minta pada Allah supaya Allah Ta'ala pelihara kita, supaya Allah Ta'ala beri keselamatan kepada kita, dunia kita, akhirat kita. Nabi kata aksir, perbanyakkan, maksudnya banyak lah. Kenapa suruh doa banyak? Sebab bila satu orang tu ditimpa pelbagai musibah, pelbagai ujian yang berat-berat, banyak perkara-perkara yang dia tak suka,
dalam keadaan dia itu lemah pergantungan dia pada Allah Subhanahu wa taala, dia maka akan menyebabkan dia itu jauh daripada Allah, lebih jauh daripada Allah. Masa dia guna tu untuk selesaikan masalahnya, dan dia tak nampak pun, tak sedar pun bahawa segala yang datang pada ni sebenarnya daripada Allah, dan sepatutnya dia kena mengadu pada Allah. Jadi kita kena banyak doa. Nabi sebut pendek je, doa afiah, minta daripada Allah SWT afiah. Dalam satu riwayat yang lain Nabi kata, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala afiah. Satu, minta keampunan. Sebab kita ni memang tak lepas daripada buat salah. Tak buat dosa besar, buat dosa kecil. Ada terlaku setiap hari. Minta ampun. Yang kedua, minta afiah. Al-afwa wal-afiyah. Satu, minta pada Allah al-afwa, keampunan, kemaafan. Yang kedua, afiyah, keselamatan. Nabi kata minta dua perkara ni. Kenapa? Nabi kata kerana tidak ada sesiapa yang dikurniakan sesuatu selepas daripada memperolehi keyakinan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak ada sesiapa yang dapat sesuatu yang lebih baik daripada afiah. Perkara nombor dua yang paling baik ialah afiah. Bila seseorang itu dikurniakan afiah, keselamatan, dunia dia selamat, akhirat dia selamat, maka dia sebenarnya dia telah mendapat satu kebaikan yang sangat besar. Nabi kata tak ada dah lebih baik selepas daripada yakin melainkan afiah ni. Dia tinggal nak minta lah. Doa-doa kita minta pada Allah SWT, wahai Allah, kurniakanlah kepada saya afiah. Bahasa Arab dia pendek je, afiah. Tapi makna dia kalau kita huraikan dalam bahasa Malaysia ni panjang. Keselamatan daripada segala-gala. Benda yang kita tak suka, sama ada untuk agama kita ataupun untuk dunia kita, selamat daripada benda tu dipanggil afiah. Doa pada Allah. Lebih lagi ni nak masuk bulan puasa dah ni. Bulan puasa bulan yang paling banyak patutnya kita guna masa kita untuk berdoa. Minta. Bulan rahmat, bulan keberkatan. Cuma nak boleh buat ke bulan puasa tu kena buat latihan dulu sebelum puasa. Ada beberapa minggu, 2 minggu lagi. Pada sekarang ni kita latih diri kita doa, supaya bulan puasa nanti kita lebih berkemampuan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu kuni lahu amatan yakun laki abdan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, anak Nabi bersabda kepada anak perempuan baginda, wahai Fatimah, hendaklah kamu jadi hamba kepadanya, yakni kepada suami kamu. Nabi suruh Fatimah jadi hamba kepada suami. Jadi hamba tu maksudnya taat. Hendaklah kamu taat kepada suami kamu, tunduk sebagaimana satu orang hamba tunduk pada tuan dia. Taat maksudnya taat dalam perkara-perkara yang wajib taat lah, yang dibenarkan. Perkara maksiat tak boleh. Kesan dia apa? Yakun laki abdan, nescaya dia akan jadi hamba kepada kamu. Suami kamu juga akan taat kepada kamu, tunduk pada kamu.
Ini Nabi beri satu nasihat rumah tangga kepada anak baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nak supaya suami itu baik, suami itu taat, ambil berat keluarga dia, maka si isteri ini perlu rendahkan diri dia untuk taat kepada suami. Lalu si isteri ini sentiasa mentaati suami dia, ikut apa yang suami dia nak, dia tahu. Maka Allah Ta'ala juga akan kurniakan kepada suaminya sifat yang sama. Nak tahu kena try Nabi bagi tahu bukan bagi tahu saja, tinggal yakin, insya-Allah. Dan Nabi bagi tahu pada orang, bagi tahu pada anak dia sendiri, bagi tahu pada anak dia sendiri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubsiru ahadukumul qadha fi 'aini akhihi wa yansal jit'a fi 'ainihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak salah seorang daripada kamu al-qadha, kekotoran ataupun kotoran pada mata saudaranya, dan sedangkan dia lupa pelepah kurma di hadapan matanya. Ini sifat manusia ni secara umum. Nabi kata benda yang tidak baik walaupun kecil yang ada pada orang lain, hak tu mudah nak nampak. Tetapi keaiban, kesalahan kita yang besar kita tak nampak. Hak orang kecil nampak, ni tak kena, ni tak kena. Dalam hak baik tu dia boleh jumpa juga hak tak baik. Dalam yang baik itu begitu sekali Allah Ta'ala beri kepada manusia ni ujian, dengan bisikan nafsu dia, dengan bisikan syaitan yang datang pada dia. Dalam benda yang baik pun dia jumpa benda tak baik, dan itulah yang dia pegang. Hak baik tu hilang semua. Maksud daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah Nabi nak bagi tahu pada kita supaya kita menjauhi perbuatan. Jangan tengok buruk orang. Tengok buruk orang ni memang seronok. Kita nampak. Cari memang jumpa. Sehingga menyebabkan kebaikan dia yang banyak hilang, tak ada. Buruk orang walaupun benda tu tersembunyi dah, tahu juga, nampak juga. Kalau kita itu memang orang yang baik, tak ada keburukan sekalipun, perbuatan mencari buruk orang ni, tengok buruk orang tu tak molek dah. Apatah lagi kita ni banyak keburukan, kita pergi tengok buruk orang, hak kita tak mau tengok. Rugi. Nabi kata tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah untuk sesiapa yang disibukkan oleh keaiban diri dia sendiri, menyebabkan dia tidak sempat untuk ambil tahu keaiban orang.
Dia tengok diri dia kurang, dia berusaha untuk baiki diri dia, untuk betulkan diri dia. Tengok sifat-sifat dia hak lemah, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri dia. Sibuk tengok ni, Allah, bilalah nak jadi baik, bilalah nak buat gini. Menyebabkan dia tak sempat nak tengok hak orang. Nabi kata orang yang seperti ini berbahagia. Lidah dia selamat, hati dia selamat. Selamat. Tak ada masa lidah dia tak nampak orang buruk, tak ada cerita buruk. Hati dia pun tak ada fikir yang buruk, hanya tengok diri dia sendiri sahaja. Dalam hadis yang lain Nabi kata, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bidzunubin nasi nasiyan li dhanbihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kalau kamu nampak, kamu tengok seseorang itu diwakilkan dengan dosa-dosa manusia, maksudnya dia itu cara belaka dosa-dosa orang ni. Macamlah dia itu dilantik oleh Allah Ta'ala untuk hisap orang punya kesalahan orang ni, tetapi dia lupa dosa dia sendiri. Nabi kata fa'lamu, hendaklah kamu tahu, annahu qad mukira bihi, sesungguhnya dia telah tertipu. Allah Ta'ala tipu dia. Dia kena jaga. Dia bermula daripada tengok, selepas tu dia masuk dalam hati, lepas tu dia keluar kat lidah. Mula cari dulu, tengok mana tak kena, masuk dalam hati, keluar pula ikut lidah kita. Kita jaja keburukan orang. Ini kalau dalam bulan puasa, habis pahala puasa. Dipanggil apa? Mengumpat. Teruk lagi fitnah. Orang panggil mengumpat ni, benda hak tak molek yang ada pada orang kita cerita di belakang dia, panggil mengumpat. Kalau benda yang kita sebut tu tak ada pada orang tu, jadi fitnah besar lagi. Nabi kata orang yang mengumpat ni macam makan daging saudara dia sendiri, macam makan daging. Kalau puasa sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Bulan puasa ni patut lidah kita, hati kita, fikiran kita semua tumpu pada ibadat je, tak ada benda lain. Ramadan ni bukan bulan untuk kita rehat, tak, bulan untuk kerja keras, bulan untuk bekerja keras. Kerja keras untuk apa? Untuk dekatkan diri pada Allah. Sebab dalam 12 bulan ni ada sebulan je ada. Macam Ramadan ni ada sebulan je. Sebulan ni kalau kita buat usaha sungguh-sungguh, jaga diri kita, buat amalan yang baik, banyakkan ibadat, insya-Allah 11 bulan tu kita akan terpelihara. 9 bulan terpelihara. Kalau dalam bulan yang patutnya kita buat baik ni, banyak buat baik, banyak buat ibadat, tapi kita masih tak mampu nak buat ibadat, bahkan makin lemah lagi, makin lemah lagi ibadat kita. 11 bulan lagi tak tahulah kau lemah. Ni kena rebut peluang, kena letak dalam fikiran kita ni, kena set minda. Bulan Ramadan ni bukan bulan untuk rehat, bulan untuk kita kejar sungguh-sungguh ibadat ni. Buat ibadat sebanyak mungkin. 9 bulan dah tidur. Bulan Ramadan ni banyak ibadat, tinggal nak lawan nafsu je.
Setan tak ada. Setan kena ikat. Yang ada nafsu kita. Biasa bulan-bulan biasa ada 2. Waktu tukang kipas untuk buat benda tak baik ni. Bulan puasa tinggal je. Kalau tak boleh lawan, lemah sungguh lah tu. Satu je nak lawan, nafsu. Pijak dia sikit, lawan. Masya Allah, jadikan amal. Banyak baca Quran, banyak solat-solat sunat, banyak doa, banyak sedekah. Masya Allah. Ini bulan Ramadan. Kalau pelajar-pelajar saya di madrasah tu, bulan-bulan dia cuti 15 Syaban sampai 10 Syawal. Budak duduk asrama, semua tak boleh. Sekali lepas, semua je nak buat. Kena pesan ke dia, bulan puasa ni bukan bulan untuk enjoy, nak apa panggil, nak lepaskan semua keinginan. Dan bukan bulan dia, bukan masa dia. Tak betul. Itu bulan untuk kita ibadat. Jaga. Nabi kata sangat malang, mafhum daripada hadis, sangat malang, sangat rugi orang yang berlalu Ramadan daripada dia tanpa dia mendapat keampunan Allah. Malang, rugi. Dia lalu dalam bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah. Sangat rugi. Jadi kena rebut peluang ni. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permudahkanlah. Permudahkanlah untuk orang. Apa-apa pun benda-benda kebaikan, sama ada dia wajib ataupun sunat, untuk diri kita boleh buat satu peraturan ketat untuk diri kita. Adapun untuk orang lain, kita kena mudahkan supaya dia boleh buat, mudahkan. Sebab manusia ni kalau susah-susah sangat dia malas. Sama juga dunia kita pun gitu. Nak boleh kebantuan kena buat gitu, buat gini, malas. Contoh. Jadi prosedur itu jadi susah. Nabi kata yassiru, mudahkan. Mudahkan dengan cara dia. Tujuannya supaya manusia ni boleh ibadat pada Allah, boleh dekat pada Allah. Wala tu'assiru, jangan kamu susahkan. Jangan susah. Wa basyiru, dan berilah berita gembira untuk galakkan orang dekat pada Allah, galakkan orang taat perintah Allah, galakkan orang buat kebaikan. Banyak beri berita gembira, cerita tentang kelebihan, cerita tentang ganjaran, cerita tentang hasil ataupun kesan daripada ibadat ataupun amalan yang kita buat. Sebab tu kita ni nak buat ibadat, contohnya nak masuk dalam Ramadan, paling kurang kita kena tahu apa kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita bangun malam, apa yang Allah Ta'ala akan bagi. Dengar tu, kita akan jadi semangat. Jadi semangat. Kalau kita pun tak tahu kelebihan apa, kita pun tak ada semangat nak buat. Sekadar ikut-ikut je,
Sekali boleh, 2 kali letih lah. Sekali 2 kali boleh lagi. Masuk 3 kali letih sebab dia tak tahu apa. Buat ibadat tahu kelebihan. Supaya kita buat ibadat ni dengan sedar bahawa Allah Ta'ala akan kurniakan kepada saya sekian-sekian ganjaran. Dan kita yakin Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Itu dipanggil ihtisab. Wala tunafiru, dan jangan kamu menyebabkan orang lari. Marahnya. Contohnya, tak beri kita basyiru, beri berita gembira, cerita kelebihan, cerita kebaikan. Jangan menyebabkan orang jadi lari daripada ketaatan itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-yaminul fajiratu tad'u ad-diyara balaqi'a. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah palsu akan membiarkan ataupun meninggalkan rumah-rumah kediaman balaqi'a, tidak mempunyai apa-apa. Yakni tidak ada apa-apa keberkatan di dalam rumah orang yang buat sumpah palsu. Dia bersumpah untuk sesuatu kes dan dia buat sumpah palsu. Nabi kata keberkatan tidak akan ada di dalam rumah orang tersebut. Dia akan jadi fakir, hilang keberkatan rezeki. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-yawma ar-rihanu wa ghadan as-sibaqu wal ghayatul jannatu wal haliku man dakhala an-nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini adalah perlombaan, yakni tempoh hidup kita di atas dunia ini adalah tempoh ibarat satu orang yang sedang di dalam perlumbaan. Dia berlumba-lumba untuk mencapai sasaran, untuk dapatkan kemenangan. Berlumba. Kehidupan dunia ni begitu. Kehidupan dunia kita ni untuk kehidupan akhirat diibarat medan perlumbaan. Wa ghadan as-sibaqu, dan esok adalah hari pemberian hadiah. Terima hadiah nanti. Bila? Akhirat. Hadiah kemenangan tu kita akan dapat di akhirat nanti. Banyak mana usaha yang kita buat untuk kita menang di dunia ni, maka banyak itulah kita akan diraikan di akhirat nanti. Kemenangan kita. Wal ghayatul jannah, perlumbaan kita nak pergi mana? Kita berlumba atas dunia ni nak pergi mana? Ghayah, tujuan dia syurga. Tujuan kita adalah syurga. Ini tempat kita yang sebenar. Dunia ni bukan tempatnya. Duduk lama mana pun mati juga. Tak? Hebat macam mana pun kita akan mati. Tinggalkan dunia ni. Semua akan sampai ke akhirat. Ada hisab, ada syurga, ada neraka. Jadi kita dihantar di atas dunia ni, tujuan kita adalah supaya kita boleh masuk dalam syurga. Ini kita punya sasaran kita, nak masuk dalam syurga. Dan kena berlumba, kejar untuk dapat syurga ni. Wal haliku man dakhalan nar, dan orang yang binasa ialah orang yang masuk dalam neraka. Habis masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka tak ada siapa pun nak. Masuk dalam api tak ada orang nak. Satu saat sahaja
dimasukkan dalam neraka, semua kebaikan, semua kenikmatan yang kita pernah rasa hilang semua. Rasa macam tak pernah dapat benda baik pun. Satu saat saja duduk dalam neraka. Perik ni, dahsyatnya. Jadi orang yang malang, orang yang binasa ialah orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun akhir sekali dia akan dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga, tetap bila masuk tu binasa. Walaupun bukan untuk selama-lamanya. Orang yang buat dosa atas dunia, akhirat nanti dia akan dibalas dosa-dosa dia, masuk dalam api neraka. Tapi disebabkan dalam diri dia ada iman, iman dia masih ada, tak terbatal, akhir nanti akan keluar juga. Nabi kata dalam hadis, orang yang paling akhir keluar daripada neraka, masuk dalam syurga, Allah akan kurniakan kepada dia syurga yang mempunyai keluasan 10 kali ganda daripada dunia ni. Orang yang paling akhir sekali, hitam dah, hitam, merangkak keluar. Dalam hadis sebut yang akan keluar daripada neraka tu merangkak. Kalau tanya siapa nak, tak ada orang nak. Tapi siapa nak syurga, nak semua. Tapi usaha terkurang. Jadi dunia ni tempat untuk kita berlumba-lumba, untuk kita buktikan pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa saya layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada saya dan kita semua untuk kita jadikan saki baki kehidupan kita. Dan kehidupan kita ni bukan makin panjang, makin pendek. Nampak umur makin banyak, sebenarnya umur makin pendek. Nampaknya umur 50, sebenarnya dia makin pendek, bukan makin lama. Di baki kehidupan kita ni kita dapat guna untuk sempurnakan perintah-perintah Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala redha pada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni sama-sama dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.